Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi, wa ila ashabihi, wa ila tabi'in, wa ila tabi'ut tabi'in, wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba, wa ila awliya'is salihin, وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى شيخ الحديث كتب الأختاب مولانا زكريا رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار، وآله أطهار وأصحابه الأغيار، عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. صحاب الفضيلة، para alim ulama, para asatizah, saya muliakan keluarga saya yang hadir ni, dan juga tidak saya lupa pada bunda saya, semoga Allah beri afiat berpanjangan insya-Allah. Dan saya muliakan para pendengar di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah Suasana Lumayan ni. Semoga Allah beri afiat dan Allah beri kekuatan untuk kita sama-sama dapat duduk sehingga habis majlis ni insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpah rahim pada Allah atas pilihan pada Allah Ta'ala untuk Allah kumpulkan kita, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Betul jauh di mata dekat di hati. Syukur pada Allah. Setiap pagi insya-Allah kita akan bacakan hadis-hadis baginda Nabi SAW berkaitan khususnya dalam bulan Ramadan. Kenapa kena baca hadis, Ustaz? Sebelum ni saya dah bagi tahu hadis ni begini dan begitu. Dan para ulama juga mengatakan bagi mereka yang di rumah-rumah mereka dibacakan hadis-hadis baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala akan hantarkan beberapa malaikat, yang mana malaikat yang sama yang mendatangi majlis ilmu ataupun majlis zikir, mereka juga akan datang ke rumah-rumah yang dihidupkan dengan majlis agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ni Allah pilih rumah kita untuk dijadikan sebagai tempat majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan malaikat ini dikhususkan untuk semata-mata mencari rumah ataupun tempat yang diadakan majlis, yang padanya di dalam majlis itu ada dua perkara. Apa dia? Yang pertama, majlis itu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, majlis yang mana mengingati baginda Nabi SAW melalui bacaan-bacaan hadis baginda Nabi SAW. Kalau dua ini terkait dalam majlis itu, maka para ulama mengatakan majlis itu telah dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malaikat ini akan datang berbondong-bondong, kata ulama. Dia akan bertimpa-timpa. Ramainya malaikat ni, para ulama kata mereka akan bertimpa-timpa sehinggalah di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka ini akan saling panggil memanggil antara satu sama lain. Panggil antara satu sama lain untuk datang duduk dalam majlis agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan diberitakan bagi mereka yang istiqamah duduk dalam majlis ilmu ini, di akhir daripada majlis ilmu ini, para ulama mengatakan akan diumumkan di langit ataupun di majlis para malaikat yang lebih mulia pada majlis ini. Para ulama kata akan diumumkan bahawa diampunkan dosa-dosa bagi mereka yang duduk dalam majlis ini serta dosa-dosa kedua ibu bapanya. Ni ganjaran mereka yang duduk dalam majlis. Tambah pula mujahadah kita ni susah payah lepas subuh pula ustaz buat kuliah ni. Kuliah ringkas je, bukan panjang pun. Ustaz menceceh mukadimah panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin illa anqal. Telah berkata musannif, sebelum ni kita dah baca tentang kelebihan yang mana hanya didapati di dalam di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang pertama kita dah bahaskan pada hari semalam, iaitu bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ni kita dah bahas semalam panjang. Dan hari ini kita akan bahas yang kedua, apa kelebihan umat Muhammad ni, yang mana tidak diberikan kelebihan ini pada umat-umat sebelum mereka, kata Nabi. Yang kedua apa dia? Ikan-ikan di laut akan beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Iaitu mereka yang berpuasa, para ikan-ikan di laut, kata Nabi SAW, akan beristighfar. Apa istighfar ni ustaz? Memohon keampunan bagi mereka yang berpuasa sehinggalah mereka berbuka. Kenapa ikan je ustaz? Kucing tak ada ke? Ni kita bahas dalam syarah para ulama. Kata Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala Syekhul Hadis, keistimewaan kedua ialah permohonan keampunan oleh ikan-ikan. Penyataan ini membawa maksud untuk menerangkan banyaknya bilangan pendoa. Bilangan pendoa. Perkara ini dinyatakan dalam beberapa riwayat. Dalam setengah riwayat dinyatakan bahawa para malaikat akan beristighfar untuknya. Para ulama mengatakan di sini, saya ringkaskan, syarah dia panjang juga di sini. Kenapa Allah Ta'ala ataupun kenapa Nabi SAW letak bandingan ikan-ikan yang akan beristighfar untuk kita, bukan benda lain? Para ulama mengatakan kerana yang pertama, jumlah penduduk di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita baca ataupun kita kaji, di permukaan bumi planet kita ini, 70% daripada planet kita adalah daripada air, 30% lagi adalah daripada daratan. Maka Nabi SAW, hebatnya kalam Nabi ini, Nabi memberi perumpamaan ataupun Nabi memisalkan hadis ini bagi haiwan dengan disebutkan dengan ikan. Samakun kan? Ikan. Para ulama kata kenapa ikan? Sebab apa? Penduduk paling banyak. Pertama, kalau kita nak banding di antara penduduk bumi, di antara darat dan laut, jawapannya adalah laut yang paling banyak. Dan majoriti di dalam laut yang paling banyak apa? Ikan. Ni hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kita akan bahas lagi. Bapa saudara saya, Hadrat Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala. Bukan bapa saudara saya, bapa saudara Maulana Zakaria ni. Siapa? Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala. Ustaz, siapa Maulana Ilyas ni? Seorang ulama besar dan digelarkan sufi. Dan para ulama mengatakan dia juga mujaddid pada zamannya. Keturunan dia masih ada lagi sekarang ni di Benuhin di India, Nizamuddin. Sekarang yang ada keturunan dia nama Maulana Sa'ad ibni Maulana Harun ibni Maulana Yusuf ibni Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala anhum. Keturunan keempat dia masih ada. Dan keturunan mereka ini kebanyakannya, bukan kebanyakan, keturunan mereka adalah keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang mentakkidkan ini? Saya bertanya kepada Syekh Al-Musnid, Syekh Yasir Ba'shan. Dia juga berketurunan ke-23 Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menakalkan bahawa kebanyakan daripada keluarga Maulana Zakaria ataupun Maulana Ilyas ni, keturunan mereka ini daripada keluarga daripada keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapa saudara saya, dia kata, Maulana Ilyas kata apa? Berkata bahawa keistimewaan ikan disebut kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Surah Maryam ayat 96. Ustaz, kenapa tak baca wasal semua? Ni kita nak syarah satu-satu ayat. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh. Apa beramal soleh di sini? Diletakkan ayat di sini khusus untuk didatangkan oleh Maulana Ilyas, dikhususkan untuk mereka yang berpuasa. Berpuasa dikira sebagai amalan soleh. Sayaj'alu lahumur rahman. Kelak Allah Ta'ala yang Maha Pemurah akan menanamkan bagi mereka perasaan kasih dan sayang. Surah Maryam 96. Diberitakan dalam hadis bahawa apabila Allah Ta'ala mengasihi mana-mana hamba, maka dia akan berkata kepada Jibril alaihi salam, saya mengasihi si fulan, kamu pun hendaklah mengasihinya. Allah Ta'ala ni di dalam satu riwayat Maulana Zakaria datangkan untuk mensyarahkan ayat ini. Ayat Al-Quran surah Maryam 96 ni. Ini tanda mufassirin. Dia tidak mentafsirkan dengan hawa nafsu dia. Akan tapi dia menafsirkan berdasarkan hadis baginda Nabi SAW. Hebatnya ilmu Maulana Zakaria ni. Dia menafsirkan ayat ini dengan mendatangkan dalil daripada hadis baginda Nabi SAW. Yang mana di dalam hadis ini berbentuk hadis qudsi. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan apa? Bila Allah Ta'ala menyayangi ataupun mengasihi satu orang hamba dia, Allah Ta'ala akan berkata kepada Jibril alaihi salam, saya mengasihi si fulan, kamu pun hendaklah mengasihinya. Allah perintah pada Jibril untuk kasih kepada siapa yang Allah kasih itu tadi. Maka Jibril alaihi salam pun mula mengasihinya, dan dia akan mengisytiharkan, mengumumkan di langit, si fulan adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu juga hendaklah mengasihinya. Apabila Allah perintah pada Jibril AS untuk Jibril kasih pada dia, maka Jibril AS akan taat dengan perintah Allah, akan kasih pada orang tadi yang mana diumumkan oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja Jibril saja yang cinta pada dia, Jibril AS akan juga Jibril juga akan umumkan kepada seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit di sini? Para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk turut mengasihi si fulan tadi. Dan para ulama mengatakan dalam hadis ini, lalu penduduk langit pun mula mengasihinya, dan kemudian penerimaan qabuliyah terhadapnya akan disebarkan di muka bumi. Para ulama kata mula Allah kasih pada dia, Allah perintah pada Jibril, Jibril pula kasih pada dia, lepas tu Jibril AS umum pada penduduk langit. Setelah itu penduduk langit pun kasih pada dia. Kemudian bila penduduk langit sudah kasih pada dia, penduduk langit juga akan diumumkan pada penduduk bumi untuk mengasihi orang tadi. Maksud dia apa? Bila Allah sudah mengasihi seorang tadi, seluruh makhluk Allah juga akan mengasihinya. Dapat? Adalah satu perkara lumrah bahawa kasih dan sayang terhadap seorang hanya akan dirasai oleh orang-orang yang sentiasa berada di sisinya. Tetapi kasih terhadap seseorang yang soleh begitu umum sehingga bukan saja daripada orang yang berada di sampingnya, bahkan haiwan-haiwan yang tinggal di laut dan di sungai pun turut mengasihinya, sehingga mereka pun turut berdoa. Ringkasnya, kasih sayang terhadapnya menjangkau daratan sehingga sampai ke lautan, dan ini adalah had tertinggi dalam cinta. Maka doa daripada haiwan di hutan diketahui dengan lebih pasti lagi. Maka Maulana Zakaria terang kat sini apa? Kalaulah Nabi SAW dah sebut ikan di laut pun mendoakan keampunan bagi mereka yang berpuasa, apatah lagi haiwan yang berada di hutan ataupun daratan, lagilah memohon keampunan bagi mereka yang berpuasa. Dan para ulama menafsirkan dalam mensyarahkan tentang hadis ini, Nabi SAW mendatangkan dalil, mendatangkan misal kepada penduduk laut tadi. Antara dia tadi saya dah bagi tahu kenapa paling banyak penduduk di bumi ni adalah penduduk pada laut. Dan bahkan para ulama mengatakan penduduk di laut ni kita tak kenal siapa dia. Bahkan susah kita nak cari. Kalau daratan ni boleh lagi pergi. Pergi cari rimau, pergi cari macam-macam lah, ayah hutan semua kan. Dalam hutan ataupun dalam daratan ni. Akan tapi haiwan yang paling payah untuk dijangkau adalah haiwan yang di dalam laut. Bahkan laut ni sangat luas untuk kita
mencari mereka ini ataupun mengenali mereka, maka Nabi SAW memisalkan bagi penduduk laut, laut yang mana payah nak cari pun jauh daripada mata kita, jauh daripada diri kita, dia juga meminta keampunan. Kalaulah makhluk yang jauh daripada kita pun minta ampun untuk kita, kata Syekhul Hadis, apatah lagi penduduk yang dekat dengan kita. Jelas semua? Jadi insya-Allah itu sahaja syarahan dia. Maka para ulama kata di sini bahawa jelaslah bagi mereka yang berpuasa, seluruh daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan memohon keampunan untuk dia. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak terlepas. Maka kita sama-samalah kena berazam untuk menjaga adab-adab dalam berpuasa kita sehingga berbuka, sehingga berbuka. Supaya apa? Kita tak segan dengan makhluk yang minta ampun dengan Allah. Jangan disebabkan kerana dosa-dosa kita, kealpaan kita ni menjadikan kita malu besok di akhirat kelak. Sebab apa? Mereka semua mohon ampun untuk kita, akan tapi dalam kita berpuasa, kita tidak menjaga mata kita, kita tidak menjaga telinga kita, kita tidak menjaga pemikiran kita, yang lebih-lebih lagi kita tidak menjaga lidah kita. Bahkan sekarang ni di akhir zaman ni, semua saya tak tahu 4 ke 5 in 1, semua dalam phone ni. Inilah mata, inilah telinga, inilah mulut, inilah perbuatan kita. Para ulama mengatakan jangan disebabkan perbuatan kita yang satu ini menyebabkan kita akan malu dengan makhluk-makhluk Allah yang meminta ampun untuk kita kerana kita berpuasa. Jadi insya-Allah itu syarahan yang kedua tentang keistimewaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 keistimewaan. Kita akan sambung yang ketiga besok insya-Allah. Di akhir daripada pengajian kita ni insya-Allah kita akan kongsikan seperti mana yang kita sedia maklum, kita akan kongsikan beberapa doa harian ataupun doa masnun. Semalam kita baca ataupun kita kongsikan doa hujan ketika turunnya hujan. Saya insya-Allah di akhir daripada pengajian kita ni nanti, habis nanti saya akan update dalam tajuk tu nanti belah atas tu. Akan lihat macam mana semalam saya dah update dah doa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, dan juga disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Dan pada hari ini kita akan kongsikan satu lagi doa, doa yang ringkas juga. Doa apa Ustaz? Semalam kita kongsi doa turun hujan, ketika hujan ataupun turun hujan. Hari ini kita kongsi doa selepas hujan turun. Semalam hujan turun, hari ni lepas hujan turun. Kalau ada buka, ada tutup dia lah. Kan? Macam mana cerita Piramli lah. Kalau tahu doa buka gua je, kalau tak tahu tutup gua pun payah juga. Ni kalau doa turun hujan ada, maka doa apabila habis hujan juga diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana diriwayatkan hadis yang meriwayatkan tentang doa ini adalah sahih, riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala alaihima, yang mana macam mana doa dia Ustaz? Allahumma, ikut saya, Allahumma mutirna bifadlillah wa rahmatih. Pendek je, Allahumma mutirna bifadlillah wa rahmatih. Allahumma mutirna bifadlillah wa rahmatih. Itu doa dia. Maksud dia apa Ustaz? Allahumma, wahai Tuhan kami, mutirna, telah diturunkan kepada kami yakni hujan, bifadlillah, dengan limpah kurniaan ataupun dengan kelebihan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala, wa rahmatih, dan rahmatnya. Ganjaran juga kata guru kami sama macam mana doa turun hujan. Maka ini disarankan oleh baginda Nabi SAW melalui syarah para ulama untuk kita baca doa, kita bacakan doa ini selepas daripada turunnya hujan. Saya akan kongsikan doa ini, selepas ini saya akan catatkan. Allahumma salli ala Muhammad. Selepas saja tamat pengajian kita, saya akan tulis doa itu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah itu saja pada saya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita untuk kita sama-sama mempertingkatkan lagi amalan kita di bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, amal kita, niat kita dalam azam kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan pada kita untuk kita istiqamah dalam setiap amalan kita. Dan saya terlupa, patutnya saya pesan pada awal, kalau kita nak lihat bagaimana bulan Ramadan kita ini, kalau kita, para ulama kata guru kami, kalau kita nak lihat sepanjang tahun kita ini baik, maka diukur tahun itu diukur tahun itu melalui bulan Ramadan yang kita sambut. Kalau bulan Ramadan kita sambut ini dengan sambil lewa, kita kurang amal pada Allah Subhanahu wa taala, maka selain daripada bulan Ramadan, para ulama kata bukan mungkin, dia bukan menjadi kepastian lah, dia akan menjadikan bulan selain pada bulan Ramadan ni akan lebih lagi kita alpa, kita leka lagi. Kalau dalam bulan Ramadan pun kita leka, apatah lagi selain pada bulan Ramadan. Maka sepanjang tahun ini dikira baik ataupun tidak amal kita ini, para ulama kata nak ukur, nak lihat kebaikan ataupun nak lihat hebat tak hebat bulan setahun kita ini, kita perlu diukur melalui bulan Ramadan. Ada soalan ni, soalan panjang ni. Nak syarah panjang ni. Musuh kita tanya, Ustaz, orang mengandung macam mana puasanya jika tak puasa sebab nak jaga kesihatan diri and baby? Para ulama telah muafakat, kalau kita merujuk pada fatwa di KL ni, penjabat mufti sini dah keluarkan, dan juga kita merujuk pada fatwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Depan saya ni ada kitab mazahib, kitab 4 mazhab. Mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meletakkan uzuran bagi mereka yang mengandung ataupun mereka yang ingin menyusukan anak, kalau mengkhawatirkan mendatangkan mudarat pada diri dia dan juga pada anaknya, maka dibenarkan untuk dia tidak berpuasa. Cuma puasanya perlu diqada dan dibayarkan fidyah. Itu saja insya-Allah. Kalau kita nak syarah lebih panjang lagi, insya-Allah lah, kalau mampu sempat besok saya akan syarahkan lebih panjang lagi tentang hukum-hukum yang berkaitan, insya-Allah. Kalau sempat lah, insya-Allah, sebab kita tak berhajat untuk buat panjang sebab bunda saya nak bekerja pada hari ini, insya-Allah. So mohon maaf, yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada nafsu amarah saja. Jadi insya-Allah apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita untuk kita ambil iktibar, amal dan sampaikan insya-Allah pada orang lain. Saya merujuk pada pandangan Imam Syafi'i di sini, yang dikarang kitab ini oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi ataupun Al-Jaziri. Dia mengatakan dalam riwayat ini, dalam pandangannya, maka mereka wajib berbuka atau tidak berpuasa, namun mereka berkewajipan mengqada serta membayar fidyah dalam keadaan yang terakhir, iaitu ketika mereka khawatir terhadap anaknya sahaja. Ini pandangan para ulama lah bagi mereka yang mengandung ataupun mereka yang ada anak ketika dalam kandungan. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Saya sebenarnya segan nak kongsi beberapa perkara, mungkin bukan ahli, saya bukan ahli untuk mensyarahkan. Sebab semalam guru saya mesej saya, Syekhul Hadis Maulana Airi hafizahullah ta'ala, dia juga melihat live ni. Saya segan sebenarnya guru saya melihat live saya ni. Kalau ada salah dan silap, mohon tunjuk ajar kepada saya, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.